Saudara-saudari sekalian, COVID-19 telah jejas kehidupan, mata pencarian dan sumber keperluan kita. Ia juga telah burukkan lagi cabaran-cabaran global. Perdagangan pelaburan telah merosot. Rakyat dan perniagaan di banyak negara telah hilang keyakinan terhadap globalisasi dan teknologi. Kerana perlu berdepan dengan perubahan dan pemerintah mereka tidak dapat membantu mereka sesuaikan diri. Persaingan global menarik pelaburan dan wujudkan pekerjaan semakin sengit. Negara-negara sedang berusaha untuk menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat, memastikan bekalan penting seperti makanan dan ubatan tidak terputus, dan selamatkan perniagaan serta pekerjaan. Singapura tidak terlindung daripada semua kesan ini. Ramai telah hilang pekerjaan. Ada pula telah melihat pendapatan mereka berkurangan. Pasaran pekerjaan dijangka terus suka buat beberapa tahun. Sesetengah perniagaan telah gulung tikar. Dan lebih banyak lagi menghadapi pelbagai cabaran. Ada yang risau sama ada mereka dapat bertahan, apalagi untuk berkembang maju. Kami tidak dapat selamatkan setiap pekerjaan dan setiap perniagaan. Tetapi, kami akan jaga setiap rakyat Singapura. Kami tidak akan biarkan pengangguran yang meluas menghakis keyakinan dan memusnahkan harapan rakyat kita. Kami akan kembangkan perniagaan baru dan wujudkan pekerjaan yang baik untuk semua rakyat Singapura. Pemerintah telah peruntukkan hampir $100 bilion untuk mencapai semua objektif tersebut. Namun, usaha kami bukan sekadar membuat peruntukan sahaja. Apa yang lebih penting adalah keupayaan kita untuk merancang sesuaikan diri dan melaksanakan kesemuanya. Kita akan lakukannya dengan cara berikut. Fokus utama kami ialah pekerjaan. Kami akan wujudkan 100,000 peluang pekerjaan dan latihan sepanjang 12 bulan akan datang. Pelbagai peluang akan ditawarkan termasuk dalam sektor pendidikan, awal kanak-kanak, penanggutan, ICT dan perkhidmatan kewangan. Angka 100,000 tersebut adalah 3 kali ganda apa yang biasa diwujudkan dalam masa setahun. Inilah yang kita perlukan bantu mereka yang tamat sekolah dan yang dibuang kerja. Sekiranya keadaan bertambah buruk, kami akan lipat gandakan lagi usaha. Kami akan tingkatkan keupayaan institusi latihan untuk membantu lebih ramai pekerja, terutama pekerja pentengahan kejayaan, dapat kemahiran baru bagi ekonomi baru. Kami akan tubuhkan pusat pekerjaan di setiap estet perumahan untuk padankan para pekerja yang hilang pekerjaan dengan yang baru. Kita akan pastikan semua orang, termasuk mereka yang bekerja dalam ekonomi gig, akan mendapat bantuan. Pasukan bertindak SG Teguh Bersatu yang diterajui Menteri Massagus sedang kukuhkan semangat gotong royong masyarakat Melayu Islam. Pelbagai pihak akan bekerjasama untuk bantu golongan yang terjejas oleh COVID. Mendaki Sains, misalnya, akan hubungkan pencari kerja dengan sektor yang pesat berkembang dan berkukuh akses kepada peluang meningkatkan kemahiran. Kami akan bekerja keras untuk pastikan setiap orang yang mau bekerja boleh mendapatkannya.
Ramai fikir cara terbaik untuk selamatkan pekerjaan adalah untuk sambung semula aktiviti ekonomi dengan secepat mungkin. Saya faham. Jika kita terburu-buru, kita mungkin terpaksa menutup semula perniagaan kalau kadar jangkitan meningkat. Ini akan membawa lebih banyak gangguan kepada perniagaan dan para pekerja. Justru, marilah kita menyambung semula aktiviti ekonomi kita dengan cara yang selamat, beransur-ansur dan berdaya kekal. Setelah ekonomi kita dibuka semula, kita tidak boleh menjangka keadaan akan kembali seperti biasa. Sesetengah pemilik harus tukar model perniagaan mereka. Kami akan bantu anda ubah operasi dan tembusi pasaran-pasaran baru. Misalnya, banyak perniagaan F&B seperti Taliwang, Kampung Glam Cafe dan Julie Bakes telah sediakan menu hikmat penghantaran untuk memenuhi permintaan lebih ramai pelanggan. Bagi para pemilik yang mempunyai model perniagaan yang masih relevan, kami akan bantu anda bersiap sedia untuk bangkit semula apabila permintaan meningkat. Kami akan sokong anda untuk mengambil dan melatih siswaza dan pekerjaan pertengahan kerjaya dari awal. Sektor logistik dan hikmat profesional adalah antara sektor yang dapat menjayakan usaha ini dengan baik. Selain mengatasi cabaran masa kini, kita juga perlu membuat persiapan bagi masa depan. Kami akan terus berlabuh untuk kukuhkan kekuatan yang membuat kita terselah, pasarana kita, dan paling utama sekali rakyat dan perniagaan kita. Pertama, kita mempunyai kekuatan tersendiri. Buat bertahun-tahun lamanya, banyak syarikat telah memilih untuk tempatkan dan kembangkan perniagaan mereka di Singapura. Mereka tidak membuat keputusan hanya bagi jangka pendek. Mereka memilih kita kerana kekuatan kita yang tidak mudah ditiru. Kita terbuka dan terhubung dengan dunia. Sistem kita dipercayai dan stabil. Rakyat kita bersatu padu dan berkemahiran. COVID telah membuat banyak negara lebih cenderung untuk undurkan diri daripada globalisasi dan melaksanakan lebih banyak langkah perlindungan dagangan. Kita mesti menentang cenderungan ini. Dunia yang kurang terhubung bermakna dunia yang kurang makmur dengan peluang yang terbatas untuk semua. Singapura yang kurang terhubung bermakna jumlah dan mutu pekerjaan yang berkurangan untuk kita. Sungguh pun begitu, kita masih boleh berkembang maju. Kita boleh bangunkan keupayaan untuk memainkan peranan kritikal dalam rantaian bekalan global. Dengan menawarkan produk dan hikmat bermutu tinggi dan memberi nilai kepada orang lain. Sebagai contoh, kita menghasilkan 1 dalam 10 chip lingkaran bersepatu di dunia. Kita juga merupakan pengekspor kimia ke-7 yang terbesar di dunia. Kita berdaya tahan kerana kita telah tubuhkan rangkaian kerjasama dan memperluaskan sumber-sumber bekalan dan pasaran. Apabila sekatan dikenakan di seluruh dunia 3 bulan lalu, banyak rantaian bekalan kita terjejas, malah ada yang terputus. Kita bangga dengan kepintaran dan kecekalan rakyat kita. Sektor awam dan swasta kita tanggas bertindak dan membuka rantaian bekalan baru agar barangan keperluan dapat dibawa masuk dari seluruh pelosok dunia. Para individu dari PSA, SIA, SATS, ST Logistik, NTUC, Sheng Siong, dan ramai lagi wira di belakang tabir. Tambah sumbangan anda
rakyat Singapura tidak dapat menjalani kehidupan biasa sebaik mungkin sepanjang beberapa bulan yang lalu. Terima kasih kepada semua. Kita telah terus buktikan Singapura boleh dipercayai. Anda boleh pegang kepada janji kami. Kita tidak kenakan sekatan ekspor. Sektor pengkilaan kita tetap terbuka bagi bekalan rantaian global. Kami bekerjasama dengan syarikat-syarikat untuk menambah penghasilan mereka bagi memenuhi keperluan Singapura sendiri. Kami turut memudahkan aliran barangan, keperluan dan manusia. Kedudukan Singapura sebagai negara yang boleh dipercayai amat ketara dalam masa-masa yang tidak menentu. Perniagaan-perniagaan sedar akan hal ini. Lantas Singapura menjadi pilihan apabila mereka ingin melabur untuk menubuhkan pangkalan luar negara mereka. Seperti mana kita tidak menghalang ekspor semasa krisis minyak pada tahun 70-an. Kita meraih kepercayaan untuk bangunkan Pulau Jurong sebagai hub petrokimia. Kami akan berusaha untuk kekal terhubung dengan dunia. Walaupun saiz negara kita kecil, kita boleh menggorak langkah jika kita mempunyai idea-idea yang baik. Kerjasama awal kita dengan Brunei, Chile dan New Zealand akhirnya berkembang menjadi perjanjian komprehensif dan progresif untuk kerjasama Trans-Pasifik atau CPTPP. Kami telah bersepakat dengan New Zealand dan memberi kenyataan bersama Menteri untuk menentang sekatan ekspor dan kekalkan rantaian bekalan global. Daripada 2 negara sahaja, ini melibatkan 11 negara dan ini dijangka bertambah. Kami sedang mengubuhkan rangkaian kerjasama ekonomi digital. Ia akan membuka peluang perniagaan generasi baru agar syarikat-syarikat kita dapat terbakkan sayap ke pasaran luar negara. Kita telah memeterai perjanjian dengan Australia, Chile dan New Zealand. Perjanjian-perjanjian tersebut akan memperkukuh kedudukan kita sebagai lokasi pelaburan yang lebih menarik di rantau ini. Ia juga akan memberi isyarat kepada dunia tentang keyakinan kita untuk meneruskan usaha integrasi ekonomi serantau. Kedua, di samping mengukuhkan kekuatan kita, kami akan melabur dalam prasarana bagi generasi Singapura seterusnya. Sikap kita yang berhima dalam pembelajaran sejauh ini memberi kita kelebihan untuk terus membuat pelaburan bagi masa depan kita. Dengan cara ini, kita dapat sediakan asas permulaan yang lebih tinggi bagi generasi yang akan datang. Seperti mana generasi dahulu telah lakukan untuk kita. Kami akan terus kukuhkan kedudukan Singapura sebagai hub pilihan bagi aliran perniagaan, kewangan, perdagangan dan data. Sebab itulah saya memilih untuk berucap di pelabuhan kita, nadi hubungan dagangan kita dengan dunia. Plan jangka panjang akan tetap dilaksanakan. Ini termasuk projek Terminal Kelima Changi, pelabuhan Mega Tuas dan hub-hub kabel dasar laut. Begitu juga bagi projek-projek seperti daerah digital Punggol, daerah taksik Jurong, daerah Eko Sungai Kadut, kawasan pesisiran selatan. Kami akan sesuaikan tempoh pembinaan projek ini mengikuti permintaan. Tetapi jangan sangsi. Kami akan selesaikan semua. Kami akan tingkatkan lagi usaha menarik ide serta bakat terbaik untuk persaingan di pihak kita dan melengkapi kekuatan kita. Inisiatif seperti Perikatan Inovasi Sejagat menghubungkan kita dengan hub-hub bakat di dunia. Kami akan memperkukuh status kami sebagai hub yang selamat bagi bakat, idea dan hak cipta intelektual agar lebih banyak perniagaan boleh berkembang dan pekerjaan dicipta. Persaingan memang sengit.
rakyat kita yang berbakat juga boleh keluar negeri. Saya tahu ramai rakyat Singapura bimbang tentang persaingan luar negara. Tetapi kita tidak boleh elakkannya. Kita harus bersaing di peringkat global dan buktikan kebolehan kita. Kami akan melatih dan menyokong para pekerja supaya mereka dapat berdaya saing. Kami akan pastikan persaingan tetap adil. Ini adalah cara terbaik untuk menambah kesejahteraan rakyat kita. Selain melabur dalam kekuatan dan prasarana, pemerintah tetap komited untuk membantu para pekerja dan perniagaan kita. Kami akan pastikan setiap anggota pasukan Singapura sama-sama menikmati faedah pertumbuhan. Izinkan saya kongsi usaha kita dalam dua aspek, pendigitalan dan meneroka pasaran antarabangsa. COVID telah mendorong lebih banyak perniagaan dan pengguna untuk dakap dunia digital. Arus digital akan menjadi lebih deras. Kami akan pastikan setiap rakyat Singapura, muda dan tua, setiap perniagaan besar dan kecil dapat memanfaatkan wadah digital dan berkembang maju. Saya alu-alukan usaha DPPMS, membantu peniaga-peniagaan bina keupayaan digital mereka melalui siri webinar dan sokongan dan diberi kepada pemilik perniagaan di kawasan Kampung Glam untuk gunakan huraian digital. DPPMS turut bekerjasama dengan pihak media untuk tingkatkan kesedaran tentang pentingnya SME merubah perniagaan mereka. Saya harap lebih ramai akan memanfaat inisiatif dan skim sokongan yang sedia anda. Pada tahun 80-an, penggunaan komputer dan otomasi merubah satu generasi. Kini, pada tahun 2020-an, kita akan merubah satu lagi generasi melalui pendigitalan dan data. Kami akan perkenalkan call duta digital seramai 1,000 orang untuk bantu syarikat SME dakap teknologi digital dan bantu warga emas menjadi lebih pekat dalam teknologi. Kami akan tingkatkan usaha untuk memupuk perniagaan generasi baru di peringkat serantau dan global. Kami akan mudahkan Persatuan Perniagaan dan Pejabat Misi Luar Negara bimbing syarikat-syarikat yang ingin kembangkan sayap mereka ke luar negara dengan lebih baik. Pemimpin perniagaan dan para pekerja perlu mempunyai kebolehan dan sikap yang diperlukan untuk menceburi pasaran global. Rakyat kita perlu tanam semangat keusahawanan dan berani bersaing untuk rebut peluang-peluang global dan di rantau Asia yang pesat berkembang. Kita tidak boleh berpuas hati apabila berjaya di Singapura sahaja. Kami memperkenalkan inisiatif Scale Up SG untuk pupuk syarikat tempatan yang ada potensi menjadi jago dunia. Selagi syarikat-syarikat mempunyai cita-cita, kami akan sediakan sumber untuk sokong mereka. Kami akan tingkatkan pendedahan rakyat kita di luar negara menerusi inisiatif seperti program bakat global. Ini supaya mereka memperoleh perspektif dan rangkaian baru. Ramai pelajar telah mendapat manfaat termasuk pengasas Versailles Fleet Syamil Rahim. Beliau serta program College NUS di Philadelphia selama setahun. Ini mencetus keyakinannya untuk tubuhan syarikat Versailles Fleet. Kini, syarikatnya menerima lebih 50,000 pesanan setiap minggu bagi lebih daripada 150 syarikat di Asia. Awal tahun ini, Kementerian Pendidikan telah umumkan sasaran 70-70 agar lebih ramai pelajar daripada institusi pengajian tinggi
meraih pengalaman di luar negara. 70% pelajar IHL akan mendapat peluang untuk keluar negara. 70% daripada mereka akan memberi fokus kepada ASEAN, China dan India. Kami akan teruskan usaha ini apabila situasi COVID ini mengizinkan. Kami tidak akan selesai tingkatkan kemahiran rakyat kita. Terutama sekali bagi para pekerja tua yang telah tinggalkan bangku sekolah bertahun-tahun lamanya dan tidak berpeluang meraih manfaat daripada perkembangan terbaru sistem pendidikan dan latihan kita. Ini janji kami. Kami akan wujudkan peluang bagi semua rakyat Singapura, tidak kira usia, untuk perbaiki kehidupan di setiap peringkat kejayaan. Selagi anda mampu dan bersedia, kami akan sokong anda. Kita boleh rasa yakin yang pelaburan kita untuk berkukuh kekuatan, prasarana dan rakyat kita akan terus mendatangkan hasil. Itulah sebab mengapa EDB telah meraih komitmen pelaburan sejumlah $13 bilion dalam hanya 4 bulan pertama tahun ini. Daripada syarikat-syarikat seperti ExxonMobil, Micron dan ST Microelectronics. Dan beberapa syarikat seperti InnoSpark, Secret Lab dan Shopee terus mengambil pekerja dan mengembangkan perniagaan mereka. Walaupun berdepan dengan prospek tidak menentu dalam tahun-tahun berikutnya, para pelabur tetap yakin untuk tempatkan projek baru dan menarik di Singapura. Sebagai contoh, Hyundai akan bangunkan pusat inovasi mobility global di Jurong. Apabila siap pada 2022, ia akan wujudkan peluang baru dan menarik bagi para pekerja. Kebanyakan syarikat tempatan juga yakin dengan kedudukan Singapura. Saya melihat sendiri, banyak syarikat tidak kira saiz ataupun sektor, mengubah perniagaan mereka secara aktif seperti Prima dan Makono Print Media. Saya sangat gembira kerana mereka telah tingkatkan kemahiran tenaga kerja mereka dan tidak membiarkan pekerja mereka begitu sahaja. Ternyata banyak peluang tersedia buat kita. Tetapi kita tidak boleh cepat berpuas hati. Daya bingkas dan bukan kekuatan sahaja yang menjamin kewujudan kita. Generasi perintis dan merdeka kita telah bangunkan ekonomi dengan titik perlu mereka sendiri. Mereka bina asas negara kita yang kukuh, satu demi satu. Lapangan terbang canggih, flat HDB, MRT, SIA, DBS dan banyak lagi. Hakikatnya, mereka bantu kita maju dari taraf dunia ketiga ke pertama dalam satu generasi. Mereka pastikan ada reserve bagi generasi-generasi akan datang. Mereka mengajar kita apa itu jadi diri rakyat Singapura yang sebenar. Walaupun kita bukan daripada keturunan bangsa, bahasa atau agama yang sama, identiti kita terbentuk daripada azam untuk tentukan nasib kita sendiri. Ini berbantukan nilai-nilai seperti keterbukaan, sifat inklusif, meritokrasi dan amanah. Kita dapat lawan arus sejarah dan berkembang maju dengan menjadikan dunia pasaran kita. 55 tahun kemudian, kita berada pada kedudukan yang lebih kukuh untuk pastikan Singapura terus maju, berkembang dan bersinar. Mari kita sama-sama bina Singapura yang lebih makmur supaya generasi yang akan datang berasa bangga, berdaya
dan berani untuk menggelar diri mereka rakyat Singapura. Terima kasih.